Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada minggu ini kita dapat lagi sambung pelajaran fiqh tahun 3, masih lagi bersama Ustaz. Pada minggu ini dan pada hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk yang keempat ataupun pelajaran yang keempat, iaitu solat berjemaah. Mula-mula sekali bila sebut dia solat berjemaah, kita dah tahu dah. Bila sebut berjemaah maksudnya kita solat secara beramai-ramai. Pada minggu yang sebelum ni kita telah pun belajar tentang macam mana cara kita nak laksanakan solat. Pada minggu ini kita masuk pada solat berjemaah. Nabi SAW ada beritahu ataupun bersabda, lebih kurang maksudnya, siapa yang solat secara berjemaah akan dikurniakan, akan diberi 27 ganjaran. Berbeza kalau kita solat secara berseorangan. Kalau kita solat seorang, maka kita dapat pahala ataupun ganjaran satu sahaja. Kalau kita solat berjemaah, Allah bagi 27 ganjaran. Banyak. Itu kelebihan solat secara berjemaah. Jadi tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita tengok pengertian solat berjemaah. Apakah solat berjemaah? Solat berjemaah ni ialah solat beramai-ramai yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh sekurang-kurangnya seorang makmum dengan syarat-syarat tertentu. Apa itu imam? Imam tu adalah ketua. Dalam solat tu dia yang jadi ketua. Kalau kita pergi masjid, yang depan tu lah, tu dipanggil imam. Kalau awak solat dengan ayah awak, biasanya ayah yang akan jadi imam. Kemudian makmum. Apa itu makmum? Makmum ni adalah pengikut kepada imam. Okey. Saya rasa minggu ni tak banyak pun, sikit saja. Sebab tajuk ni tak panjang, pendek saja. Jadi mungkin akan ada 2 episod. Episod ini dan episod seterusnya. Okey, kemudian kita beralih kepada muka surat 61, hukum solat berjemaah. Hukum solat berjemaah ni ada 3. Fardu kifayah bila mana ke atas setiap lelaki di suatu tempat bagi solat 5 waktu di masjid. Fardu kifayah ni apa? Fardu kifayah ni kena ada seorang, maksudnya kena ada seorang wakil yang buat. Kalau ada seorang wakil yang contoh, dia bagi tahu suatu tempat. Saya bagi tahu ke awak, contoh satu kampung, contoh di country home, bandar country home. Okey, kat bandar country home ni, dalam ramai-ramai lelaki ni kena ada wakil yang solat berjemaah. Maka satu kampung tu akan terlepas daripada dosa. Okey, itu fardu kifayah. Fardu kifayah ni kena ada seorang wakil buat. Saya ambil contoh lain. Sebagai contoh, awak tak belajar lagi, tapi Ustaz bagi tahu je, pengurusan jenazah. Kalau ada orang meninggal dunia, kena ada orang yang uruskan jenazah tersebut. Awak ada wakil. Kalau tak ada, maka seluruh kampung akan berdosa. Okey, kemudian fardu ain. Bila mana dia menjadi fardu ain? Dia akan menjadi fardu ain ke atas setiap lelaki bagi solat Jumaat. Orang lelaki, fardu ain ni adalah benda yang wajib. Orang lelaki kena pergi solat fardu Jumaat. Pada hari apa? Hari Jumaat. Yang mana dah cukup umur, dah balik, wajib kena pergi solat Jumaat. Okey. Kemudian yang ketiga, sunat. Bagi solat sunat seperti solat hari raya, ini adalah sunat. Sunat sahaja, tak wajib pun. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Okey, kemudian kita masuk kepada kedudukan makmum dalam solat berjemaah. Kita nak solat ni, kita kena tahu posisi kedudukan.
Imam duduk kat mana, makmum duduk dekat mana. Awak solat dengan keluarga awak, kan? Kena tahu mana nak duduk, mana nak berdiri. Tak boleh main susun-susun je. Tak boleh. Dia kena ikut. Okey, tengok yang dalam buku dulu. Tengok gambar ni. Gambar ni warna biru ni adalah, nombor 1 adalah imam lelaki dewasa. Kemudian duduk di barisan belakang imam, makmum lelaki dewasa yang mengikut imam. Makmum ni adalah pengikut imam. Okey. Nombor 3, barisan yang ketiga ni, makmum kanak-kanak lelaki. Kalau awak solat ramai-ramai gini, awak kanak-kanak kan akan duduk di barisan yang ketiga. Kemudian warna hijau, makmum kanak-kanak perempuan. Adik awak duduk belakang awak. Kemudian last sekali nombor 5, makmum perempuan dewasa. Siapa? Mak awak. Okey. Ini biasanya untuk keluarga yang besar. Kalau macam keluarga yang kecil, saya tunjuk gambar. Ini contoh kalau awak nak solat dengan ayah awak. Ayah, jom solat. Macam mana kedudukan? Awak duduk di sebelah kanan ayah awak, tapi tak boleh sama tinggi, maksudnya sama baris. Awak kena ke belakang sedikit. Okay, ni contoh. Ada satu lagi contoh. Ini bila awak solat sekali dengan mak awak. Siapa yang paling depan tu? Adalah imam. Siapa menjadi imam? Adalah ayah awak. Kemudian awak di sebelah kanan, di belakang sedikit. Kemudian mak awak duduk paling belakang. Okey, ini adalah contoh. Okey. Ustaz rasa minggu ni tak perlu banyak-banyak, sikit saja kita masuk pada pengertian solat berjemaah, hukum solat berjemaah dan kedudukan makmum dalam solat berjemaah. Itu sahaja. Okey, kalau ada apa-apa boleh tanya Ustaz dalam grup. Nanti tentang makluman kerja Ustaz akan bagi tahu. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang datang daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.